ramai dalam kalangan masyarakat kita sudah faham arti PKP yang sebenar, dan ramai yang duduk rumah, ada yang bekerja daripada rumah, alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya yakin dalam tempoh berlakunya PKP ni ramai yang mengeluh, ada yang bercakap kata bisnes tak boleh nak jalan, kedai makan pun tadi tengah hari ada yang kata tak macam biasa, tak macam sebelum PKP. Walaupun masa PKPB bisnes tak berapa bagus, bila berlaku PKP lagi teruk dia kata. Jadi ini semua dugaan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sama-sama nak membicarakan mengenai bangkit semula dengan dua orang sahabat saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Abdullah Khairi dan juga yang berbahagia Datuk Badlishah Alauddin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salam kena bayar. Itu dah 4 perkataan. Aduh, hai. Banyak kitab belakang Datuk? Kitab orang rumah, aku ada beli kitab. Oh, tu dia. Semua sastra tu kan. Saya pernah tengok apa nama orang cerita, Datuk Badlishah masa kat Mesir banyak beli kamera, video, tapi banyak lah kan? Beli gitar. Ada gitar. Jadi mana kawan gitar lagi kan? Live ke? Dah live dah? Live. Sekarang ni live. Dah mula ke? Dah mula. Ya, betul. Santai-santai dia tu. Ini bukan beli kitab. Bukan forum perdana TV1 ni. Relax. Ya kan tunggu queue. Mana Pro Manager? Tak ada. Yang Pro Manager dah belah lah keluar. Oh, sekejap je. Keluar. Ustaz Abdullah Khairi, macam mana? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Sana luar tu. Panjang umur, rezeki. Tak sangka dah. Balik. 42. Terima kasih Ustazah. Allah Akbar. Semoga murah rezeki, panjang umur. Masya-Allah, insya-Allah. Itulah. Dah macam mana sekarang dekat Penang? Penang tutup Tak boleh buka langsung. Oh iyalah. Buka dalam kampung tak ada orang. COD pun tak jalan. COD pun bayar Bayar. Di Penang pun memang PKP kan, tak boleh nak ceramah pun kan? PKP lah. 10 tak boleh nak ceramah. Tak boleh 10 kilometer jarak. Oh, tak boleh lah. Datuk Bad dia faham okey kan? Faham okey. Faham okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Faham dah kena cuci dengan banjir baru ni. Tak ada masalah lah. Sanitasi terbesar sekali. Ni biar betul dah live ke belum ni? Dah. Tak ada ni, kau tengok tak ada. Mana ada? Ada. Saya selawat tak habis-habis tadi. Selawat tak pergi lah. Buat selawat. Dah start. Dia tak live pun tak apa. Yang penting kita live dia akan like, dia akan link lagi. Okey, Datuk Bad, kita mula dengan Datuk Bad dulu lah. Kita sembang-sembang santai sebenarnya. Nak bagi orang semangat di musim-musim PKP, Datuk. Mungkin dipaham keadaan okey. Tapi kawan-kawan kita di Kuala Lumpur tu, di Selangor agak tertekan. Tadi pun saya baca dalam Instagram Imam Muda Ashraf. Dia menunjukkan betapa peritnya bisnes untuk PKP kali ini. Masa PKP yang pertama memberi kesan yang sangat besar kepada beliau dan juga rakan-rakan yang jual baju, dan saya tahu baju dia ramai orang pakai, satu Malaysia, bahkan antarabangsa di Singapura, Australia ramai pakai. Boleh tutup sampai 4 outlet, Datuk. Dia sedih lah. Jadi macam mana Datuk kita nak bagi semangat kepada kawan-kawan kita ni di musim macam ni, macam mana kita nak bangkit semula selepas berlakunya PKP tu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih aninda saya yang bahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Zahar Arif Muhammad Kasim selaku tuan rumah pada malam ini. Kanda saya rakan bicara wara Tuan Haji Abdullah Khairi, seterusnya para pelayar, para penonton, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Pertama, kita mengucapkan kepada Datuk Dr. Ishak Arif, sana hilwah ya gamil, ya. Sana hilwah ya gamil. Dan juga tak ramai orang tahu bahawa dalam usia semuda Dr. Izhar ini, dalam bidang kesawanan tu kita tak bercerita sangatlah. Tapi dari sudut akademik, kita merasa begitu kagum dalam usia muda beliau telah berjaya menerbitkan artikel jurnal Q1 dengan faktor impak 4.546 jurnal Nutrients MDPI. Jadi ini biasanya orang boleh dapat tapi umur 60 baru dapat. Jadi dapat umur 42 ni memang luar biasa sekali lah. Saudara-saudari hadirin hadirat sekalian, benar apa yang disebut oleh Dr. Izhar tadi, kita sekarang di musim musibah. Bagi tuan-tuan di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, mungkin tuan-tuan sekarang sedang dilanda satu musibah saja, iaitu musim pandemik. Bagi kami di Pantai Timur yang sedang berada pada musim pejur ini atau musim tengkujuh, kami ini berada bencana dalam bencana. Bersyukurlah bahawa tuan-tuan hanya ada masalah kena tutup pakai pelitup muka saja. Kami di negeri Pahang ini, Masya Allah, luar biasa sekali. 8 daerah kami dilanda banjir, melibatkan 4,108 keluarga, mana tidak kurang daripada 15,000 mangsa. Sebelum ni mencecah 24,000, ni dah ada kurang sikit, dan ditempatkan di 141 pusat pemindahan sementara banjir ataupun PPS. Kebanyakan bandar-bandar di sebelah hilir sekarang ini dah macam taman tema air sekarang ni, water park begitu besar sekali yang terperangkap di atas bukit. Ya, kita nak ceritakan adalah tuan-tuan mungkin hanya musibah satu segi saja, yang ada orang lain lebih teruk kena musibah. Tuan-tuan hanya musibahnya baju tak terjual saja, yang orang lain di Pahang ni baju yang nak dijual hanyut dibawa oleh banjir. Apa perasaan? Sudah pastilah bila kita melihat kepada suasana ini, benar seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Orang-orang yang sampai tahap iman yang tinggi, mereka ini tidak lagi bersedih dengan musibah, bahkan mereka boleh menikmati musibah. Bagaimana mereka boleh menikmati musibah? Kerana mereka mengetahui dan memahami bahawa setiap yang ditimpakan kepada kita itu bukan daripada yang lain selain daripada Allah. Dan Allah kalau berikan musibah bukan kerana dia nak memberi kita bala, tidak. Tetapi li'ibtila, untuk nak memberikan atau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang mampu melihat musibah dari kacamata yang lain, dia akan lebih tenang berbanding orang lain. Sebagai contoh, kata Imam Al-Ghazali, bila kau ditimpa musibah, pandanglah kepada orang yang lebih susah daripada engkau. Macam tadi kita bawakan perbandingan. Orang di sebelah lembah Kelang, di Kuala Lumpur, Selangor, mereka juga susah. Tetapi tidak sesusah orang-orang yang berada di tempat lain yang sekarang ni sedang diuji banjir. Macam contoh sekarang ni anak-anak sekolah rasa begitu musibah sekali. Susah. Dia anak Izhar pun nanti nak ambil SPM. Nak ambil. Bila tak tahu bila ni. Bulan 3 nak periksa sekolah tak bila-bila. Tapi bisikkan ke telinga anak, wahai kakak, kakak ni hanya payah nak ambil SPM saja. Abah dulu SPM pun tak ada ambil. Bayang duk Syria lama sangat. Dah tua bangka ambil SPM. Pergi ke kedutaan ambil SPM punyalah susah. Artinya sentiasa ada orang yang lebih susah daripada kita. Maka dengan memandang sedemikian tak ada masalah. Penyakit. Bukan Tuhan tidak pernah turunkan penyakit sebelum ini.
Sebelum kita kenal dengan COVID-19, dulu tahun 2010 kita ada H3N2. Adakah kekal penyakit itu? Tak. Tukar pula H1N2. Ada kekal tak? Datang H4N6. Kekal tak? Datang pula H7N3. Tahun 2013 datang H7N9. Tahun 2020 datang COVID-19. Sekarang muncul pula anak-anak varian baru pula D614G. Macam nama durian jugalah. Durian musangking macam. Tahun 2021 ke atas dikatakan muncul pula VUI 2020-12/01. Ni bukan alamat rumah. Ini nama kuman-kuman ini. Artinya ujian tidak ada yang kekal. Banjir, musibah. Tidak ada banjir selama-lamanya. Paling lama termenung pun sebulan. Penyakit, dia tidak akan kekal. Nama pun ujian. Kita belajar di sekolah, di universiti dulu. Nak naik satu semester ke satu semester, kena ujian. Kena exam. Kalau tak exam, macam mana nak naik semester? Tapi adakah periksa tu sepanjang tahun? Tak, paling lama pun 2 minggu. Paling lama. Artinya, kalau ke situ cara berfikir, tidak akan menganggap satu-satu yang menimpa kita ini sebagai bala. Ada satu buku saya nak kongsi, tapi ni saya beri tajuk dulu, nanti kita akan huraikan. Dr. Robert Schuller, dia buat satu buku, Tough Times Never Last, But Tough People Do. Saat-saat sukar tidak pernah kekal. Maka bagaimanakah kita nak menghadapi setiap suasana yang sukar ini? Kita simpulkan begini, setiap masalah pasti akan berakhir. Lambat laut, dia tetap pergi juga. Tidak ada laut yang tidak bergelora. Allah turunkan hujan untuk membuatkan pelangi muncul di sebalik awan. Allah turunkan musibah untuk mendesak kita supaya berubah. Maka itu sebagai mukadimah perbincangan kita secara santai lah pada malam ni. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Bat. Bila Datuk Bat sebut tentang musibah tu, saya rasa macam lega sikit lah. Sebab memang anak saya walaupun walaupun tak, terima kasih Datuk Bat. Deria. Siapa yang berminat untuk dapatkan Deria, bolehlah berhubung dengan stokis-stokis kita. Saya Alhamdulillah dapat juga bantulah dalam keadaan masyarakat kita yang susah ni kan. Dia orang dapat jugalah income daripada penjualan Deria. Syukur, Alhamdulillah. Cuma saya jadi semangat sikit bila Datuk Bat sebut tentang anak SPM tu. Memang saya mula-mula rasa sedih sebab anak kita nak periksa SPM ni bulan 2 ni Datuk. Lepas tu tak boleh pergi sekolah. Anak saya belajar semua online. Saya tengok dia pun dah tak tahulah. Memang niat dia nak jadi doktor. Saya harap semua yang menonton ni doakanlah. Tapi bila dia tengok keadaan macam ni, dia pun turun sikit daripada doktor tu jadi doktor gigi. Lepas tu mungkin daripada doktor gigi tu mungkin doktor haiwan pula ke. Jadi maknanya sampai peringkat dia macam dia lemah semangat tau. Saya terpaksa bagi semangat kat dia, anak-anak, mak dia dan sebagainya. Tapi bila Datuk sebut, orang kat sana lagi nak ambil SPM, rumah dah tak ada. Buku Rumah tak ada. Baju sekolah pun tak ada. Baju sekolah pun tak ada. Naik sampai sekolah. Jadi maknanya kadang-kadang lagi ada orang lebih susah daripada kita. Mungkin Ustaz Lah Khairi. Sebab Ustaz Lah ni orang kata kalau bercakap menusuk hati. Saya kalau nak menangis, saya akan buka video-video YouTube Ustaz Lah Khairi yang juta orang tengok. Sama lah macam Datuk Bat. Datuk Bat kalau nak semangat, saya akan tengok Datuk Bat punya cerita. Macam-macam cerita, semua memberi inspirasi kat kita. Untuk berjaya. Dan Ustaz Lah ni pula, dia ni kalau nak menangis, cakap bak mati, aduh. Dia sama macam sahabat kita, Syekh Ali Jabir yang hari ni meninggal dunia. Allah inna lillahi. Dia selalu cakap tentang kematian. Hari ni tengok bagaimana kematiannya disambut oleh orang Indonesia. Subhanallah. Lautan manusia. Walaupun COVID dia orang tak fikirlah. Yang penting nak menghantar guru mereka yang banyak mengajar. Sampai mak saya pun cakap banyak belajar daripada Syekh Jabir. Tengok, dia duduk dekat Indonesia, mak saya dekat Malaysia. Ustaz Lah pun sama juga. Duduk dekat Malaysia tapi dah sampai ke mana-mana dah. Kalau Ustaz Lah mati mungkin ramai macam tu juga kot. Sebab selalu cakap saya nak ambil semangat ni Ustaz Lah. Macam mana Ustaz Lah kita nak bagi semangat kawan-kawan kita yang sekarang ni berada dalam keadaan yang orang kata apa, down. Kita nak bagi semangat balik Ustaz. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya kasihi Datuk Dr. Mia, Datuk Bat. Pertama kali kita live ke udara ni. Kebat. Sonok saya bila
Aizat, telefon dia kata, Ustaz, malam esok program dengan Datuk Bat dengan Dr. Mia. Saya kata, okey, line clear. Sokong. Deria. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah. Walaupun kita dilanda dengan COVID-19, Ana ni banyak terlibat dengan bisnes lah. Bisnes, kita ada bisnes kafe. 2 kafe tutup, Datuk. Dekat Glamory tutup, dekat Melaka pun tutup. Sekarang ni ada dekat Taman Medan je. Pekerja kita nak bantu gaji pun susah. Ujian ini ada di kalangan hamba-hamba Allah ketika COVID ni lah. Saya jumpa hamba-hamba Allah yang kembali semula kepada agama dia sendiri, fitrah dia. Termasuk ada seorang DJ, saya nak cerita sikit lah, kongsi pengalaman. DJ ni, dia mengaji sekolah agama tu. Sekolah agama, Ahmadiyah. Jumpa saya, dia kata, Ustaz, alhamdulillah COVID ini menyebabkan saya kembali semula baca Quran, belajar balik tajwid, belajar balik solat, dia kata. Saya dah tak solat hampir 10 tahun, dia kata. 10 tahun tak semayang, mengaji sekolah agama. Pendapatan dia sebelum COVID 40,000, 50,000. Banyak pendapatan dia. Dia kata selalu saya drive dengan motor besar lah. Bila sahabat-sahabat berhenti minta solat, dia kata ni leceh ni, buang masa. Sampai macam tu, mengaji sekolah agama 10 tahun. Saya jumpa dia ketika nak beli PA system. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah COVID ini mengembali saya kepada agama. Saya kata, mengembali macam mana? Dia kata ketika mana PKP, masa tu bulan Ramadan. Tak boleh pergi mana, dia kata. Terpaksalah saya kena jadi imam di rumah saya dengan anak 4 orang dengan isteri saya. Masa tu Masya Allah, dia kata, saya ayat-ayat lazim ni saya dah lupa dah. Qul huwallah aja ingat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Allahu akbar, dia kata masa tu mencabar sungguh. Ustaz, dia kata sekarang ni COVID pendapatan dia dalam 1,000 lebih aja. Tapi alhamdulillah Ustaz, walaupun dulu 40,000, 50,000, tapi Allah mengembalikan saya kepada agama. Sebenarnya Datuk, kadang-kadang kita kena insaf balik diri kita ni. Sebab tu Nabi SAW bersabda kan, innal 'izamal jaza. Sesungguhnya besarnya sesuatu balasan ataupun ujian ni. Balasan. Ma'a 'izamal bala. Sebanding dengan besarnya ujian, musibah yang menimpa. Faman radiya falahu ridha. Balang siapa dia redha dengan ujian tu, maka Allah redha dengannya. Wa man sakhita falahu saqatu. Barang siapa yang murka, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu COVID ini banyak membentuk diri-diri kita. Kan? Allah boleh angkat kita, Allah boleh jatuh kita. Ada seorang hamba Allah saya jumpa, Ustaz. Dia ada 2 ekar tanah. 2 ekar tanah. Dia nak jual tanah tu tepi sungai. Dia kata, Ustaz, siapa tak mau beli? Susah sungguh. Pendapatan dia tak ada ketika COVID ni. Tapi lepas COVID, Allah angkat dia jadi tak jutawan tapi ribuan lah. Macam mana? Tanah di tepi sungai tu, alhamdulillah, dia ambil alih oleh kerajaan untuk buat dibesarkan sungai ditambak. Dia dapat 900,000 on the spot. Allah angkat dia. Dalam COVID, dia kaya. Tengok, ada orang, dia jadi susah kerana COVID. Tapi ada orang kaya sekelip mata kerana COVID, rezeki dia. Sebab itu, setiap ujian yang menimpa ni, kadang-kadang kita isap balik, Datuk. Termenung balik. Kadang-kadang bila kita bisnes ni naik kan, dia nak ego juga. Dia rasa ego lah. Ada juga dalam diri ni. Rasa nak hebat. Aku boleh, bila ada duit, aku boleh buat apa. Nak beli kereta boleh, nak besar rumah boleh. Tapi bila ada ujian ni, kita pick up balik. Ish, ya Allah, kalau aku beli kereta apa anak-anak aku ni. Kan? Apa yang aku nak boleh nak bantu kan. Tapi alhamdulillah saya rasa ujian COVID ini mengembali balik banyak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita pendapatan tak banyak, tapi cukuplah untuk kehidupan saya rasa. Itu mukadimah Ustaz Datuk. Allah. Terima kasih ni Ustaz Lah. Dan saya dapat tahu Ustaz Lah pun ada kafe dekat Paksi tak?
Ada kafe Pak Sri tutup. Tutup Datuk. Tutup. Sebab dulu Ibu. kafe ni Datuk Bat pernah forum dekat kafe dekat Pak Sri. Pernah. Dia duduk dalam sikit, kawasan dalam. Tapi kalau kita buka pun tak ada orang nak beli. Tak ada lah. Tak ada. Oh. Tapi kalau time buka ramai kan Datuk? Ni Ustaz. Masa. Alhamdulillah. Kira ingat Memang saya- minggu lepas tu. Okey lah. Memang follow Instagram Ustaz Nazri, memang tengok ramai betul orang dengan ada Ramai. buat tazkirahnya, ada buat orang kata apa, nasyidnya macam-macam . Alhamdulillah. Tapi Itulah. ni ujian juga Pak. Dengan Bah, travel ujian. pun tak jalan. Kan? Tak Travel pun setahun. Allahu Akbar. Ada. Baiklah, Ceramah pun tak ada. Jam. ramah ada. Betul. Pak Masjid dah tutup. Tu yang ramai yang Datuk Bat cakap. pun faham. Datuk Bat faham pun tak panggil ustaz lah. Tu lah. Oh. Dia kawasan merah. Kena isi 6 orang tu. 6 orang. Aduh. Okey, kebetulan bila kita dalam musim sekarang ni Datuk, mungkin Datuk ada sikit penceritaan ataupun nasihat-nasihat orang-orang terdahulu berhubung tentang musibah ni Datuk. Mungkin kita bila dengar cerita-cerita orang terdahulu kita jadi semangat. Mungkin ada zaman sahabat ke, zaman Nabi ke, zaman orang apa para ulama-ulama ke, orang tua-tua kita ke. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebab Datuk memang terkenal dengan penceritaan-penceritaan yang sahih, bukan yang dongeng. Dongeng tu ada tapi tak banyak lah. Sila Datuk. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian. Musibah ini kata orang tua, kata orang cilik pandai, dia adalah asam garam kehidupan. Sebab hidup kita ni umpama hidangan. Dalam satu hidangan, kita tak boleh semua hidangan tu manis semua. Kalau semua manis, kita akan rasa jemu makan. Contoh nasi manis, kari manis, air manis, makan tak syok. Dia makanan dan hidangan, dia mesti ada nasi tawar, ada yang masin sikit, ada yang pahit dan tak lupa ada yang pedas. Jadi bila digabungkan, baru dia jadi satu hidangan yang menyelerakan. Sama dalam kehidupan, kita tidak boleh expect kehidupan kita manis sepanjang masa. Tak boleh. Kalau kehidupan kita sentiasa manis, nanti kerja manis lah lama-lama. Maka Allah kurniakan kepada kita dari masa ke semasa, ujian demi ujian. Pertama kata Imam Al-Ghazali, hikmah ujian ini, iaitu kalau orang tu sabar, nombor satu, Allah selamatkan dia daripada cinta dunia. Ini satu rahmat besar. Saudara-saudari sekalian, penyakit manusia yang paling payah nak kita kikis adalah cinta dunia. Cinta dunia ni dalam erti kata, kalau dia ada kebun, cinta kebun. Kalau dia ada kedai, cinta kedai. Dia ada bisnes, cinta bisnes. Kalau orang kampung dia bela sangka ikan, dia sayang kepada sangka ikan. Cinta kepada dunia adalah perkara yang Nabi cuba untuk nak kikihkan daripada umat dia. Sebab Nabi nak umat dia tahu bahawa kehidupan kita yang sebenar di akhirat. Tetapi nak kikih bukannya senang. Jangankan cinta dunia, kita cinta pada satu orang perempuan pun susah nak dibuang perasaan cinta. Ada orang kadang-kadang, dia dah kahwin, anaknya dah ada 3-4 orang. Tiba dia jatuh cinta dengan satu ibu tunggal. Ibu tunggal tu pula, ialah meniaga tapi cantik. Orang nasihat, dia sibuk nak kahwin dengan ibu tunggal. Isteri dia dah ada anak apa semua. Kata sudahlah, itu ibu tunggal tu tua pada awak. Tak apa, Allah dah takdirkan aku cinta. Dia akan kata macam-macam lah memujuk. Orang nasihat lagi, tak payah awak tahu dah, ibu tunggal tu anak dia ada 7. Awak kalau kahwin dengan dia seolah-olah macam buy one free 7. Bayangkanlah, awak dah ada 3 anak sendiri, tambah lagi 7 jadi 10. Tapi dia dah cinta punya pasal, dia dah tak peduli lagi. Ini saudara-saudari baru cinta perempuan. Angau. Tengok cerita Jamil bin Abu. Tengok sok pun nampak isteri-isteri yang lain. Cinta ni susah. Jadi bagaimana Allah nak tarik cinta ini? Dimusibahkan. Supaya hilang cinta dia kepada segala yang dia miliki selama ini dan dia kembali bangkit. Sesuai tajuk kita pada malam ini. Macam di Pahang.
ada pengendali ataupun pengusaha ikan patin, macam di Temeloh kan tepian sungai dia buat sangkar ikan. Ada satu pengusaha sangkar ni dia buat 42 sangkar. Dia ada ikan patin, ikan tilapia, ikan kerai, ikan lampam. Ini bukan ikan murah-murah. Ikan kerai tu, tu namanya kerai. Nak bayar tu menangis, kerai. Menangis. Nak bayar tu kerai tu. Sebab itu ikan kerai namanya. 42 sangkar dia hanyut. Kerugian dia 1 million. 1 juta. Tapi apa hikmah dia? Hikmah dia. Selama ni dia mungkin dia rasa seronok betul. Yalah, orang kalau dah seronok dengan harta ni sampai ke Mekah pun ingat. Apa orang tengah pakai ihram menung. Ngapa Haji? Ingat lembu. Dia ingat lembu dia. Payah, kikih dunia benda payah. Bukan kita tak boleh cinta dunia, dah. Ni cerita nak kikih cinta dunia. Mana cinta dunia ni kalau tak dikikih, kita payah ingat mati, payah ingat ada akhirat, dia lupa sekejap. Jadi ini kata Imam Ghazali nombor 1, nak buang cinta dunia. Syukurlah kalau kita sekarang Allah tengah uji supaya kita buang sekejap cinta kepada dunia. Orang lain masuk tasawuf nak buang cinta dunia. Orang lain masuk tarikat nak buang cinta dunia. Kita syukur pada Allah. Tengok Nabi Ayub alaihissalam. Allah Ta'ala merakamkan cerita Nabi Ayub, antara orang yang paling diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu luar biasa. Nabi Ayub bukan orang calang-calang sebelum dia jatuh sakit. Dia ada harta, dia ada macam-macam. Tetapi Allah uji dia dengan satu penyakit. Berapa tahun dia sakit? Kata Ibn Syihab, dia sakit 18 tahun. Dia sakit apa? Sakit juzam ataupun sakit kusta. Tetapi di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, ketika Nabi Ayub diuji dengan begitu teruk, badannya ada sampai disebut ada ulat jatuh, dia ambil letak balik. Ini adalah tafsir-tafsir Israiliyat. Tetapi nak menunjukkan begitu teruk sakit dia. Tetapi bagaimana reaksi Nabi Ayub? Ini kita boleh amalkan ayat-ayat beliau. Kata dia, Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Segala puji bagi Allah yang pernah memberiku sesuatu dan sekarang dia mengambil benda itu pula daripada aku. Masya Allah. Kalaulah kita boleh amalkan bacaan ini, itulah tahap tingginya iman kita. Ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, dulu kau berikan aku sebuah perniagaan. Dan perniagaan itulah juga kau tarik ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Oh, dulu kau berikan aku satu pekerjaan. Aku bekerja bawa kapal terbang, aku kerja dengan gaji yang bagus. Dan sekarang kau telah tarik segala daripada aku. Aku tak sabar ya Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, hikmah orang yang bersabar dengan musibah yang kedua, Allah akan ampunkan segala dosanya. Tuan-tuan, kita tercocok duri pun kata Nabi, itu pun diampunkan dosa. Kita demam pun diampunkan dosa. Artinya ujian, apatah lagi pekerjaan kita hidup. Rezeki yang selama ni kita cari dengan pekerjaan tersebut ditarik balik oleh Allah. Adakah Allah tak ampunkan dosa kita? Ampun, dengan syarat sabar. Lepas itu, ialah orang kena musibah, kalau kita suruh sabar, dia marah. Macam kami sekarang ni pergi ke pusat pemantauan banjir sementara ni. Ada nasihat lah, Pakcik sabarlah Pakcik, ni ujian pada Allah. Yalah, apa reaksi dia orang? Sabar, awak tak kena, dia kata. Itu ayat biasa. Awak tak kena Ustaz, bolehlah awak cakap sabar-sabar. Benda ini Nabi SAW sendiri pun pernah hadapi. Satu orang wanita di Madinah kematian anak. Ketika dikebumikan, Nabi datang, dia tak perasan. Nabi beri nasihat kepada dia, sabarlah kak, Allah menguji apa semua. Dia tak tahu belakang dia Nabi. Dia pun boleh cakap juga, sedap sangat nasihat, awak tak kena. Lepas tu bila orang dah tegur, dia pun pandang minta maaf ya Rasulullah. Apa sebab? Nabi, orang lain anak baru seorang meninggal. Dia anaknya 6 orang meninggal daripada 7 orang anak. Artinya, tidak adalah pesanan yang kita boleh berikan kecuali sabar. Sebab itulah dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 126, Allah Ta'ala beritahu, mu kalau susah, minta dengan aku, kata Allah Ta'ala. Apa sebab? وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah Ta'ala kata, tak ada dah pertolongan dalam dunia ni yang kau boleh minta melainkan dari aku, kata Allah Ta'ala. Sebab apa kata Allah? Al-Aziz Al-Hakim. Sebab aku ni maha perkasa.
Dan aku juga Al-Hakim, maha cerdik. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, hei manusia, mu susah minta dengan aku. Sebab yang turunkan musibah tu aku. Tapi bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat kesabaran tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu je Tuhan pesan. Minta tolong dengan aku. Dua je aku minta. SOP-nya. Pertama, sabar. Mu kena sabar. Yang sekarang ni adalah masjid surau, pakcik-pakcik nak pergi semayang. Oh, tak boleh semayang. Sabar, sabar. Sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Yang kedua baru Allah Ta'ala tu, wassalah. As-salah ni bukan makna semayang hajat saja. Kata para ulama ketika menafsirkan makna as-salah ini, kata Ibn Kathir dan ramai para ulama tafsir lagi, yang dimaksudkan dengan sabar, dengan salat itu adalah doa. Salat bermakna ad-doa. Artinya memperbanyakkan doa. Sebab itu bila kita susah begini, yang nak kita ada 4 perkara. Dia panggil duit. Duit ni kalau ada selesai masalah. Tapi duit bukan fulus. D-U-I-T. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kalau ada 4 perkara ini, datanglah musibah banyak mana pun, insya-Allah kita boleh hadapi. Kita boleh hadapi. Sebab kalau kita fikir rezeki kita, ya Allah, aku ni rezeki dulu kerja sekarang dah tak ada, ya Allah. Ada satu ulama di Mesir, dia selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah aku rezeki kama tarzukul buras. Sebagaimana kau beri rezeki kepada buras. Buras ni anak burung gagak. Dia gagak, maknya panggil burab. Tapi kalau anaknya kita panggil buras. Kenapa dia doa supaya dapat rezeki macam buras? Buras ni kata para ulama, dia masa lahir, dia punya bulu warna putih. Dia tak macam maknya warna hitam. Maka bila dia lahir sebagai kulit atau bulu dia putih, mak dia tak mengaku tu anak dia. Dia tinggal begitu saja. Bayangkanlah, dia boleh tinggal anaknya, dia tak mengaku. Lalu anaknya yang baru lahir ni tadi, ketik-ketik tak cari rezeki. Baru lahir. Tetapi Allah Ta'ala maha pemurah lagi maha menyayangi. Sebab itu Allah Ta'ala telah memberikan kepada buras ni satu kelebihan. Tubuh badannya ada satu aroma. Yang mana aroma ni boleh menarik serangga datang. Jadi bila dia duduk dalam keadaan lemah, datang serangga, dapat dia makan. Dapat dia makan. Akhirnya bila dia dah membesar dengan makanan yang Allah Ta'ala beri itu, akhirnya dia menjadi, kulitnya jadi hitam balik, bulunya jadi hitam balik, dia jadilah burung gagak. Bila kulit dia atau bulu dia dah warna hitam, barulah mak dia datang mengaku tu anak dia. Jadi bayangkanlah, ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang menentukan hidupmu, aku, kata Allah Ta'ala. Aku yang menentukan hidup kau. Bukan majikanmu, bukan perniagaanmu. Yang menentukan aku. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Sebab itu, jangan anggap musibah ni masalah. Sebab yang menurunkan musibah Allah. Bukan yang lain. Jadi kalau Allah turun musibah, Allah pasti pelihara kita. Sebab itu Nabi menyebut, Lau annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu khair taghdu khimasa wa taruh bitanah. Kalau mu betul-betul pegang, percaya kepada Tuhan, tawakal sebenar-benarnya, nescaya Tuhan akan beri rezeki kepada engkau sebagaimana dia beri rezeki pada burung. Burung tak sekolah, burung tak ada bakat apa-apa pun. Tetapi kata Nabi, burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana. Balik petang, Allah tetap sediakan rezeki dia. Baik itu ulama Mesir, Allahumma rzuqna kama tarzukul buras. Ya Allah, berikanlah aku rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki kepada buras. Sebab itu kepada orang yang perniagaannya terjejas, ia kita tumpang bersimpati. Tumpang simpati. Tetapi mari kita belajar dengan cicak. Cicak ni Allah Ta'ala takdirkan dia haiwan yang merayap. Dan cicak tak ada sayap. Dia tak ada kepala. Tetapi Allah takdirkan makanan cicak semua yang terbang. Logiknya cicak berhak protes. Hei Tuhan, ini tidak adil. Saya tak boleh terbang, makanan saya semua terbang. Matilah ini macam. Tapi cicak tahu, Allah Ta'ala akan jamin rezeki kalau makhluk pegang kepada dia.
Allah tidak berikan kepada cicak sayap, tapi diberikan lidah yang fleksibel. Ketika haiwan terbang lalu, jelis saja lidah dapat rezeki daripada hari itu. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kita ada Allah. Sebab itulah para ulama ketika bercerita tentang nak minta bantuan dan pertolongan daripada Allah ini, mereka sering membawakan satu pesanan yang pernah Nabi SAW berikan kepada Ibn Abbas. Yang mana pesanan ini disebut oleh ulama dipanggil Jawami'ul Kalim. Sharp and short. Satu nasihat yang begitu berguna sekali kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan dalam keadaan serba mencabar ini. Yang ni saya akan terangkan. Kemudian kita balik dulu kepada Dr. Izzah yang berada di studio. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Banyak belajar daripada Datuk Bat. Datuk Bat ni satu keistimewaan dia sentiasa ada poin-poin yang Suara. luar biasa. Bila kita dengar masalah macam ada masalah ya tu. Bila kita dengar Datuk Bat berkongsi ilmu, sesuatu yang menginsafkan kita adalah kata-kata ulama, nasihat-nasihat yang dibawakan, satu inspirasi lah. Itu sebabnya TV-TV daripada 2002 sampai hari ini 2021 masih memerlukan khidmat Datuk Badishah. Allahu Akbar. Ada share. Ada idola. Okay. Banyak saya belajar sebenarnya. Daripada butang besar kepada butang kecil. Kemudian butang berbeling-beling. Oh, Datuk Bat. Butang tutup dah. Tutup lah. Tutup dah. PKP. Habis. Aduh lah. Okey Ustaz lah. Bila Datuk Bat kongsi tadi kan dengan ayat Qurannya, dengan hadis Nabinya, dengan nasihat-nasihat ulama yang memberi impak dan juga keinsafan sebenarnya. Saya tengok dalam komen, alhamdulillah banyak yang komen yang kata banyak memberikan semangat dan yang menonton pun lebih daripada 1,000. Alhamdulillah tadi 500 naik. Syukur. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka sunyi sebenarnya. Dia orang nak tahu, nak belajar, nak kongsi-kongsi ilmu santai tetapi sampai insya-Allah. Itu program kita Ustaz lah di Astro. Santai tapi sampai. Namun rakaman terpaksa ditunda kerana PKP. Memang tidak dibenarkan buat rakaman. Awak akan bagi tahu tarikh yang baru. Okey Ustaz lah, mungkin Ustaz boleh kongsi apa-apa yang boleh memberikan semangat kepada kawan-kawan kita di luar sana, termasuk yang kami yang berada di Selangor. Dan saya tahu Ustaz lah pun sendiri, saya tengok Ustaz lah senyum tu, saya tahu Ustaz lah senyum dalam tangisan. Dengan kedai banyak, 2 kedai kena tutup dan sekarang ni hanya bergantung yang dipaksi, alhamdulillah. Tapi pun kena tutup sebabkan PKP. Okey Ustaz lah, di samping Ustaz lah sedih tu, mungkin kita boleh sama-sama bangkitkan diri sendiri. Allah Akbar. Terima kasih Datuk Bat. Allah. Sebenarnya saya malam ni nak dapat semangat daripada Datuk Bat tu. Banyak idea dia. Kita Datuk, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ujian ni macam Datuk kata memang kita akan renung balik apa yang telah berlalu untuk kita ambil muhasabah diri. Kalau tidak, kita tak tahu arah tuju kita ke mana. Dan hidup kita ni kena setting balik. Kan? Dulu macam mana kan, setiap bulan ada di Mekah, ada di Madinah. Tapi setahun dah tengok melalui TV aja, kaca TV. Orang tawaf kan, orang ziarah Nabi SAW. Hati tu rasa sayu aja. Tidak tiap-tiap bulan duduk di sana 2 minggu kadang sampai sebulan, macam bulan 12 selalunya anak akan duduk daripada 28 hari bulan 11 balik 1 hari bulan 1 tahun berikutnya. Tapi tahun ni tak ada harapan. Tapi kita kena setting balik apa yang kita nak buat, kena bangun balik. Macam Datuk kata, bagus juga topik malam ni, bagaimana kita nak bangun balik diri kita ni. Dalam alhamdulillah sekarang ni, kalau dulu kita lepas subuh kita akan wirid dalam 5 minit, 10 minit selesai. Tapi sekarang ni 1 jam menjadi rutin biasa. 1 jam jadi rutin biasa.
Ada zikir-zikir kita yang kita manfaatkan. Dan alhamdulillah, hati rasa tenang. Rasa ya Allah, ujian ini membentuk diri aku supaya aku tidak terlepas daripada jalan dia. Kerana baru ni minggu lepas lah jumpa ada seorang pengusaha restoran macam saya. Dia bisnes dia cukup hebat lah. Kalau dekat Kubang Semang ni, orang tahulah nasi kandak dia memang top. Dia kata, Ustaz, dulu saya subuh dengar azan baru bangun. Kemudian mandi, lepas mandi pergi masjid, solat di sana. Tapi dia kata musim PKP ni, COVID ni, tiap malam pukul 4 Allah bangunkan saya. Bangun dalam keadaan menangis, Dr. Ustaz. Tak menangis macam mana? Ada pekerja 26 orang. Tak boleh nak buka bisnes. Depa mai jumpa duduk depan pintu. Dia kata, Tuan Haji, kami nak makan. Kerja tak ada. Macam mana nak buat? Ada, dia dulu memang penderma hebat. Dia ada satu tadika yang dia bayar semua free of charge. Semua dia tanggung. Bil air, bil api termasuk pelajar-pelajar yang miskin. Tak boleh nak tanggung, tak ada bisnes. Selama 4 bulan tu, tak ada bisnes. Tak jalan. Pekerja-pekerja kena tanggung balik. Gaji nak kena bayar. Orang main minta derma lagi, dia kata. Tapi Ustaz, saya tetap senyum. Dan alhamdulillah Ustaz, membentuk diri saya boleh bangun pukul 4 pagi setiap malam. Kekuatan balik pada diri saya walaupun tak banyak. Duk ambil balik satu akaun. Dia ada 3 akaun. Satu akaun dalam bank tu tutup terus. Habis. Tinggal 2 akaun sekarang ni Ustaz, dia kata. Dan baru ni dia kata bila buka balik 2 minggu tu sonok. Sebab ramai. Ni PKP semula. Tak tahulah apa yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka kami jadikan kamu ni sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sesungguhnya kamu semua ni kepada kami akan dikembalikan. Kita akan kembali tuan-tuan. Kembali untuk nak masuk syurga Allah. Sebab tu kata ulama, syurga ini nak masuk dia ada ujian dan ada air mata. Bukan boleh senang-senang masuk, rehat aja. Ada ujian dan air mata. Sebab tu kita diuji ni. Benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak tahu siapa pembawa dia. Tak boleh kita nak lihat, tak boleh jangka. Kan? Keluarlah SOP. Duduk dalam keadaan jarak. Jangan salam, jangan duduk peluk. Tapi ada orang baru ni bila buka jumpa Umar Kunuri kan. Mai nak peluk saya kata boleh tak? Tak peluk. Dia kata ustaz apa ni? Yahudi punya ustaz. Dia hantam saya macam tu. Dia hantar Yahudi. Ustaz ni Yahudi. Dia hantar saya Yahudi. Saya pun tak kata apa, tenang. Saya kata bukan, kita tak tahu. Mungkin saya pembawa. Abang tak membawa. Saya sebarkan kepada abang. Dia kata ustaz ni mengaji agama tinggi. Kan? Tapi duk percaya. Aduh, kita sedih tuan-tuan. Sampai pernah berlaku ada satu masjid. Saya sampai tu, imam tu kata apa? Rapatkan saf, dia kata. Siapa takut dengan Allah, rapatkan saf. Kalau siapa tak takut dengan Allah, saya tak mau jadi imam. Allahu Akbar, dia kata macam tu. Kan? Jadi macam mana? Jemaah ni nak rapat ke apa ni? Nak rapat ke apa je? Kalau tuan-tuan takut dengan Allah, rapat saf, dia kata. Kalau tuan-tuan takut dengan peraturan, saya tak mau jadi imam, saya nak balik. Oh, jadi isu yang kes ni jadi isu tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampai macam tu. Ingat, ujian yang Allah bagi. Alhamdulillah saya tengok Ustaz Datuk. Sekarang ni saya tengok orang Islam sekarang nampak lebih bersih daripada dulu. Lebih bersih. Mereka menjaga kebersihan diri dan juga keluarga mereka. Tempat mereka lebih bersih. Saya tengok kalau di kampung ni, alhamdulillah duduk di kampung ni seronok, Datuk. Sebab kami ni kalau tak ada apa duit pun boleh makan juga. Di sini banyak ulam-ulaman. Batang pisang pun ada. Sini orang panggil apa? Umbut pisang tu kan. Umbut baik boleh makan. Boleh makan. Ada benda yang boleh makan. Ada ulam di sini. Ada pucuk kaduk. Ada pucuk ubi. Macam-macam pucuk. Boleh makan. Pucuk midin. Kan? Boleh makan lah. Kalau di bandar, kalau tak ada duit, pening lah. Tapi alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu kata ujian ini, yang Allah uji dekat kita, membentuk jati diri yang cukup hebat. Hebat macam mana? Hebat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada SOP dia. Lebih bersih saya tengok umat Islam sekarang. Bila nak masuk,
Beratok elok kan. Tak ada sekarang ni. Kalau dulu lah, ya Allah, saya tahu lah duk pergi negara Arab kan. Arab ni tak nak beratok. Termasuk dah orang Melayu bila pergi sana dia tak beratok lah. Dia berebut je tu ke. Tapi saya tengok ni, Melayu, Cina, bila nak masuk kedai, beratok panjang, semua relax aja. Dalam keadaan nak tulis nama lagi, nak scan kan. Nampak lebih teratur. Tuan. COVID ini membentuk sistem diri kita. Saya tengok lebih bersih dengan sanitizer, cuci tangan. Dulu tak ada masuk tandas saya tengok bersepah. Tapi alhamdulillah saya tengok tandas di mall sekarang ni. Datuk bersih Datuk. Bersih saya tengok. Allah puas hati lah. Kira kalau kita berak pun puas hati lah. Memang tak ada orang tu lah. Kan? Bersih lah. Membentuk etika diri kita dengan COVID ni. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bangunlah ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah nak sedia kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tengok macam Habib Ali Jaber. Dia tak sangka. Dia saya tengok video dia kata berapa kali buat swab. Negatif. Tiba-tiba positif. Dia bagi ucapan semalam kan. Minta doa kepada Allah. Allah ambil nyawa dia. Allahu Akbar. Dia mati syahid tuan-tuan. Kan? Mati dalam keadaan yang cukup hebat. Sehingga ramai orang nak pergi hantar dia untuk solat jenazah dia. Sampai pagak-pagak pecah tu. Allah hebatnya. Tak tahulah kita Datuk. Kita mati esok. Bukan pagak pecah. Takut pagak saja duk tengok kita kan. Mati Mekah. Tak ada apa. Minta mati Mekah. Datuk doa saya minta mati Mekah. Tapi Mekah tak boleh pergi lah ni. Aduh. Nak minta mati Mekah. Itulah. InsyaAllah kita akan bangun. Bangun semula. Dalam keadaan yang lebih baik lepas ni. Apa Allah nak bagi lepas ni, mungkin lebih hebat lagi. InsyaAllah ujian Allah membentuk jati diri kita. Wallahualam. Saya yakin Ustaz Allah, lepas ni travel UAK akan lebih ramai sebab orang dah tak sabar-sabar. Rindu yang teramat ni. 2 tahun tak pergi Mekah. Jadi ada yang cakap kat saya, dia kata, kalau kata boleh buka nanti dah selamat, mungkin 20 orang family dia nak bawa pergi umrah. Jadi maknanya dah ramai yang rindu dan macam-macam lagi lah. Diorang kata diorang nak kumpul duit nak pergi ramai-ramai, jadi nak berasa macam lepaskan rindu. Jadi saya doa Ustaz Allah punya travel UAK travel terus maju. Dan ingat, bila nak buka nanti jangan lupa panggil saya sebagai mutawif. Kita Datuk takut Datuk Bat dengan Datuk Mia tak mau pergi dengan saya lah. Kami boleh sampai kat Kota Mekah tu. Alhamdulillah. Ustaz lupa pergi tu. Masya-Allah. Datuk. Ana internet ana cukup teruk sekarang ni. Tinggal satu bar. Kalau tak apa. Minta maaf. Tak apa. Datuk Bat, mungkin sebagai pengakhiran Datuk Bat kongsi lagi apa yang terdapat sebab Datuk Bat nampaknya macam-macam kitab nak bawa datang tu. Orang belakang tu, takut aku tengok. Al-ilmu kutub fi sudur. Aduh, hai. Jangan lupa Deria. Perempuan punya. Alhamdulillah dengan Deria banyak bantu anak-anak muda kita bisnes. Syukur. Ya Datuk. Kesimpulan ya? Boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sebagai kesimpulan, ingatlah satu pesanan yang pernah diberikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi yauman. Satu hari aku duduk di belakang Nabi. Lalu Nabi telah memberikan dia beberapa pesanan. Kita tak cerita semua, mana yang sempat sajalah. Antara yang disebutkan oleh Nabi, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Anak kecil, aku nak ajarmu beberapa perkara. Pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Mau jaga Allah, Allah jaga kamu. Saudara, siapa yang tak nak Allah jaga dia pada musim-musim susah sebegini? Siapa yang tak nak? Kita malam ni nak berceritakan tentang bangkit semula. Siapa yang tak nak Allah bersama dengan dia kalau dia nak bangkit semula? Pasti nak. Nabi kata mudah saja. Kalau mu nak suruh Allah jaga kamu, Allah bersama kamu, mu jaga Allah.
Jaga Allah, jaga kewajipan, jangan buat kerja-kerja tak senonoh. Pada yang dulu hoha-hoha, kurangkan sikit. Allah akan jaga kita. Pernah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi pesan kepada anak endanya Fatimah. Kata Nabi, ya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Wahai anak endaku, apa yang menghalang kamu nak mendengar nasihat daripada ayah endamu? Maka kata Nabi, antaquli iza asbahti wa iza amsaiti. Kamu amalkanlah membaca ketika pagi dan ketika petang. Apakah bacaannya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Apa kata Nabi? Bacalah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri, birahmatika astaghitsu, hanya pada Engkau sajalah aku minta tolong, hai Tuhan. Aslih li sya'ni kullahu, hidupkanlah kembali kehidupanku. Dan yang ujung ni mustahak. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah kau serahkan diriku untuk menjaga diriku sendiri walaupun sekelip mata. Ni hadis riwayat An-Nasa'i. Apa artinya? Kita yang boleh jaga kita Allah. Jangan percaya diri kita sendirilah. Kita kata tak apa, saya nak bangkit balik. Dulu saya ada pengalaman berniaga, saya nak buat semula perniagaan. Kata Nabi, doakanlah, ya Allah, jangan kau biarkan diri aku jaga diri aku sendiri. Tolonglah jaga diri aku, hai Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi pesan kepada dia, wahai anakku, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah. Allah akan sentiasa berada di depan kamu. Kita sekarang musim susah. Kita sering meletakkan harapan kepada frontliner, orang barisan hadapan. Bukan menafikan tugasan mereka. Kita ucap terima kasih. Hospital, perubatan, polis, tentera, semua. Terima kasih banyak. Tetapi Nabi ajar, ihfazillah tajidhu tujahaka. Allah, mu jaga Allah. Allah duduk depan kamu. Allah frontline kita. Sebab itu sekarang ni kita kena buah dah hashtag kita jaga kita ni, tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai dah. Kita jaga kita tak dah. Daripada bulan 3 tahun lepas ni dah nak setahun, kita jaga kita 3-4 angka dah sekarang. Kita ubahlah hashtag Allah jaga kita. Nabi sebut, kalau Allah kau jaga, Allah jaga kamu. Sebagai kesimpulan, marilah muslimin muslimat, hidup di dunia penuh cabaran. Jangan patah semangat. Patah semangat binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat hidupkan susah. Sebab itu kalau kita semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi masalah takkan gentar. Kalau masalah sudah menyala, sebarang perancangan takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicabar, tidak akan layu. Tetapi kalau semangat sudah patah, sebarang perancangan takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang dapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari daripada hidup, lebih baiklah mati. Ayo, jadilah orang berpendirian teguh. Duduk tegak amatlah kokoh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas gagah berani. Taat sumpah peganglah janji. Kalau semangat sudah menipis, nanti kalau tuah tercampak, maruah pun akan terhakis. Teruskan perjuangan, kerana yang memberi musibah ini adalah dia, dan yang akan memperelokkan pun adalah dia. Wallahu akbar. Allah akbar. Hebat. Bravo. Saya hebat. Mana tak dapat semua tu? Saya Google tak dapat. Aku rasa ada buku depan lah ni. Tengok belakang lah. Sebab hari tu dia cakap kena Google. Saya Google tak pernah dapat. Itulah masalah dia. Allah. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Jadi sebagai pengakhiran, Ustaz Abdullah Khairi, mungkin ada nasihat-nasihat yang terakhir bagi kita semua agar kita dapat manfaatkan di saat-saat akhir, insya-Allah. Silakan Ustaz.
Allahu Akbar. Datuk Bat penutup pun dah okey dah. Semangat Anoi. Bila nak masuk dalam ni nak pergi jumpa, nak pergi peluk Datuk Bat. Aduh. Semangat. Biar. Bawa. Allahu Akbar. Betul, bagus juga tajuk malam ni. Nak bangun semula, bangkit semula. Kawan-kawan, kebanyakan yang diuji bukan saja frontliner macam Datuk Bat kata. Ustaz-ustaz juga diuji. Ramai di kalangan ustaz yang tak ada kuliah, yang mereka sepenuh masa mengajar di kampung-kampung, guru-guru takmir. Mereka diuji. Tapi alhamdulillah saya tengok ustaz-ustaz ni banyak tak mengeluh. Mereka masih hidup. Dan alhamdulillah seperti mana Datuk Bat kata, memang bila ujian ini mengembalikan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah ada. Bangun tuan-tuan, ustaz ke, doktor ke, saya di kafe saya ni dulu banyak pilot yang datang kerana tak ada job. Saya tanya ada penerbangan tak? Tak ada penerbangan ustaz, sebulan 2 kali aja. Macam mana nak sara bini? Saya tanya dia, macam mana hidup? Dia kata, ustaz, macam inilah hidup saya. Tapi alhamdulillah ustaz, setiap subuh saya sekarang ni solat berjamaah di taman, dia kata. Allah ustaz, Datuk, seronok kita bila ada jawapan yang macam ni. Tuan-tuan, bangunlah. Macam Datuk Bat kata, Allah ada, ihfadillah, yahfaduka. Allah, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kita buat ubah-ubah. Hashtag kita yang baru. Apa dia, Datuk? Allah jaga kita. InsyaAllah. Allah. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Dan saya tengok ramai yang tidak berganjak nampaknya. Terima kasih kepada daripada jauh, daripada Pahang khabarnya. Begitu dengan Ustaz Abdullah Khairi daripada Pulau Pinang, dan juga kepada semua penonton. Dan alhamdulillah terima kasih kepada pihak Deria kerana sudi menaja program pada malam ini. Bukan senang dalam keadaan COVID ni diorang menaja, walaupun diorang ni tak adalah untung banyak mana. Tapi alhamdulillah dapatlah bagi sumbangan kepada program-program ni, dapat juga bantu anak-anak muda. Saya dengar khabar di Terengganu anak muda sampai dia boleh dapat juga pendapatan daripada tak ada langsung, dapatlah dah 1,000 lebih, 2,000 ringgit. Alhamdulillah. Dapatlah juga tanggung anak isteri mereka. Jadi insyaAllah bagi mereka yang berminat, bolehlah sama-sama mendapatkan satu yang untuk yang hitam ni untuk lelaki. Alhamdulillah best seller. Manakala yang perempuan ni adalah baru keluar 1 bulan baru. Jadi alhamdulillah ini yang perempuan pun ramai yang beli, syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi terima, dan tuan-tuan perempuan bolehlah dapatkan menerusi ejen-ejen, menerusi Instagram Deria Official dan juga Deria yang ada tu. Semua tu dia punya ejen. Jadi saya ni dia guna nama saya pun alhamdulillah lah, Dr. Izhar Arif. Dia guna nama pun syukur. Jadi kita bantu apa yang kita mampu. Kalau sebab orang bukan Islam, mereka saling bantu-membantu untuk mengukuhkan ekonomi agar keluar zakat, wakaf dan sebagainya. Kita pun orang Islam, kita pakat-pakat bantu. Walaupun saya tak dapat banyak apa yang macam orang lain dapat, tapi alhamdulillah dapat jugalah saya bergembira melihat mereka yang berjaya, mereka dapat sara hidup keluarga dan sebagainya. Syukur. Kita pakat-pakat bantu, apa yang baik itu pastinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada Aizat, terima kasih kepada Tuan Haji Jof dan juga rakan-rakan daripada Deria yang banyak membantu, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada saya sendiri. Terima kasih Datuk Patisha. Terima kasih juga kepada Ustaz Khairi. Terima kasih, insya-Allah. Ayo kita sama-sama tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر الإنسان bangun. Masih tak? Semangat.